bukan sahaja menurunkan wahyi, kadang-kadang dengan tujuan yang lain daripada itu. Di sana ada nas daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahawa malaikat Jibril alaihi salam, ketua segala malaikat, bukan sahaja ditugaskan untuk menurunkan wahyi kepada Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam dan memimpin bala yang diturunkan kepada mana-mana umat yang dihukum oleh Allah di atas dunia. Jibril juga turun dengan tugas-tugas yang lain bagi menghormati perkara-perkara yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan besarnya perkara itu dan besar fadilatnya. Di antaranya dia turun bersama-sama malaikat yang lain di salah satu malam pada bulan Ramadan tiap-tiap tahun. Firman Allah Ta'ala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Surah Al-Qadar ayat 3 hingga 4. Artinya malam Qadar, Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Ayat ini menceritakan malaikat Jibril bersama dengan malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah turun pada Lailatul Qadar, malam Qadar yang mulia diberi oleh Allah pada bulan Ramadan. Satu malam sahaja, di mana ibadat pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, 80 tahun lebih. Kelebihan satu malam sahaja dikenali dengan Lailatul Qadar, satu malam yang diberi qadar, kelebihan yang besar. Malam itu Jibril bersama dengan malaikat-malaikat yang lain. Boleh jadi orang kata macam mana malam berbeza-beza antara Malaysia dengan negeri lain. Maka dia boleh turun sepanjang malam itu di semua negeri. Malam Qadar yang dikurniakan oleh Allah kepada umat Muhammad SAW di bulan Ramadan. Di antaranya ialah yang dinyatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada ma yakunu fi Ramadana hina yalqahu Jibril, wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadana fayudarisuhu al-Qur'ana. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. Artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih pemurah dari semua orang, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan, ketika dia selalu dikunjungi oleh malaikat Jibril. Dan adalah malaikat Jibril datang menemuinya pada tiap-tiap malam di bulan Ramadan. Dia bertadarus Al-Quran dengan membaca kepada Rasulullah SAW
dan Rasulullah SAW membaca kepadanya, maka sesungguhnya Rasulullah SAW ketika menemuinya oleh malaikat Jibril, dia menjadi lebih pemurah lagi kepada kebaikan, lebih daripada angin yang bertiup. Hadis ini menunjukkan malaikat Jibril datang melawat Rasulullah SAW pada bulan Ramadan dan bertadarus Al-Quran, yakni pada tiap-tiap malam bertadarus Al-Quran dengan makna mengaji dan mengkaji Al-Quranul Karim. Jibril membaca, Rasulullah mendengar. Rasulullah membaca, Jibril mendengar, untuk mengulangi bacaan-bacaan itu tiap-tiap malam Ramadan. Dan Nabi SAW adalah seorang yang sangat pemurah, memberi sumbangan, menolong orang. Walaupun bahagian yang didapati oleh Nabi SAW daripada harta negara yang diperuntukkan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada ghanimah, faid dan lain-lain yang diberi kepadanya, banyak Nabi menyumbang sehingga tak ada pada dirinya, pada keluarganya. Tak mengumpulkan harta itu kerana membuat kebajikan, menolong orang. Disebut dalam hadis ini, lebih suka menolong orang di bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan yang sangat menguji kita. Kita berpuasa, lapar, sayang ke makanan, sayang ke benda, terutamanya pada waktu siang hari ketika perut lapar, seseorang itu jadi bakhil, jadi kedekut. Tetapi Nabi SAW lebih pemurah di bulan Ramadan daripada bulan-bulan yang lain, terutamanya bila dikunjungi oleh malaikat Jibril, menunjukkan sedekah, sumbangan di bulan itu lebih afdal daripada bulan-bulan yang lain. Kerana Rasulullah SAW mengejar kerja-kerja kebajikan untuk mendapat kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun baginda Rasulullah SAW diampunkan segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril pernah menjadi imam sembahyang kepada Rasulullah SAW untuk mengajar cara-cara sembahyang seperti yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nazala Jibril fa ammani fa sallaitu ma'ahu, thumma sallaitu ma'ahu, thumma sallaitu ma'ahu, thumma sallaitu ma'ahu, thumma sallaitu ma'ahu, yuhsibu yahsibu bi'asabi'ihi 5 marratin." Rawahul Bukhari. Artinya Jibril telah turun, lalu dia menjadi imam kepadaku. Aku pun bersembahyang bersamanya. Kemudian aku bersembahyang bersamanya. Kemudian aku bersembahyang bersamanya. Kemudian aku bersembahyang bersamanya. Kemudian aku bersembahyang bersamanya. Dia mengira dengan jarinya 5 kali, menunjukkan bahawa Jibril alaihi salam ditugaskan oleh Allah untuk mengajar sembahyang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang 5 waktu. Sembahyang ni diwahyikan melalui Al-Quranul Karim. Kemudian secara perbuatan ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan itu diajar oleh malaikat Jibril tiap-tiap waktu sembahyang. Dia bersembahyang 5 waktu. Dihuraikan dengan panjang oleh hadis yang lain. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ammani Jibril indal baiti marrataini, fasalla bi hina zalat asy-syamsu wa kanat qadara asy-shiraki, wa salla bi al-'asra hina kana zillu asy-syai'i mithlahu,
وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء حين غاب الشفق وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظل الشيء مثله وصلى بي العصر حين كان ظل الشيء مثليه وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل وصلى بي الفجر فأصبر ثم التفت إلي وقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين رواه أحمد والنسائي وأبو داود. Artinya Jibril telah menjadi imam sembahyang kepadaku di sisi Kaabah sebanyak 2 kali pada tiap-tiap hari. Dia bersembahyang denganku ketika gelincir matahari, yakni waktu zuhur. Sebaik saja masuk waktu zuhur, seqada tali kasut. Dia bersembahyang asar denganku ketika bayang sesuatu seumpamanya. Dia bersembahyang maghrib denganku ketika berbuka puasa. Dia bersembahyang isyak denganku ketika hilangnya syafaq merah. Dan dia bersembahyang fajar subuh denganku ketika diharamkan makan dan minum kepada orang yang puasa. Manakala besoknya pula dia bersembahyang zuhur denganku ketika bayang sesuatu seumpamanya. Dia bersembahyang asar denganku ketika bayang sesuatu 2 kali ganda darinya. Dia bersembahyang maghrib denganku ketika berbukanya orang yang berpuasa. Dia bersembahyang isyak denganku ketika sepertiga malam. Dia bersembahyang fajar subuh denganku tiba-tiba siang hari. Kemudian dia berpaling kepadaku dan berkata, inilah dia waktu para nabi yang dahulu darimu, dan waktu sembahyang itu ialah dia antara kedua-dua waktu ini. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh ulama hadis secara asanid, secara riwayat lepas seorang-seorang sehingga sampai kepada Nabi SAW dengan riwayat yang sahih oleh orang yang alim, yang amanah, yang benar, yang kuat ingatan, menunjukkan bahawa sembahyang 5 waktu yang kita buat pada hari ini dengan cara perbuatannya, rukun-rukun dan syaratnya, termasuk waktunya, adalah sembahyang yang diajar oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW sebanyak 2 kali sehari. Hari yang pertama pada awal waktu, yang kedua pada akhir waktu. Ditunjukkan cara dan rakaat-rakaatnya. Itulah sembahyang. Dan dihuraikan oleh hadis yang lain. Sabda Rasulullah SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Bersembahyanglah sebagaimana kamu tengok aku sembahyang, kata Nabi. Sembahyang yang kita buat itu ialah sembahyang yang diterima oleh para ulama secara riwayat yang sahih daripada Nabi SAW, yang menerimanya daripada malaikat Jibril, yang menerimanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ilmu salah, kata sembahyang ada hakikat, pakai niat saja, pakai tu saja, itu orang mengarut orang tak mengaji. Tak mengaji pun untuk mengajar ni. Baca Fatihah apa tak betul? Lagi mengaji ni orang balas ni. Sebab apa? Malas sembahyang. Ya sebenarnya malas sembahyang, tak mahu sembahyang. Mengaku orang Islam, buat sembahyang cara yang lain daripada apa yang diajar oleh Nabi SAW, membatalkan apa yang Nabi ajar dengan hadis yang mutawatir. Bukan saja sembahyangnya tak sah, jadi kafir, bukan orang Islam lagi. Kalau mati kena kambuh ke mana pun. Itu. Tapi ada juga orang yang belajar Islam lagi, dia ni mati pergi melawak lagi. Ini orang Melayu tak erti. Tak faham, tak tahu. Tak tahu batas Islamnya apa dia. Ini kita faham.
Islam ialah apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Quran, daripada hadis. Quran dan hadis meriwayatkannya dengan riwayat yang sahih. Sembahyangnya, puasanya, hajinya, zakatnya, merintah negaranya, mahkamahnya, perlembagaannya, undang-undangnya, semua diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersihnya, najisnya, halalnya, haramnya. Jangan pindah-pindah. Jangan ubah-ubah. Kalau pindah dan ubah bermakna sesat, menyeleweng, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina amala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Kata wahai Muhammad, adakah kamu nak tahu orang yang paling rugi amalannya, yang menganggap dia buat amalan yang baik, kuat Islam dia, amalan dia baik, rupanya ditolak oleh Allah Ta'ala. Ditolak oleh Allah Ta'ala, amalannya sia-sia, tak ditimbang pada hari kiamat kelak. Ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Mereka itu ialah orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat Tuhan mereka. Tak pakai ayat Quran, tak pakai hadis Nabi. Fahabitat a'maluhum, maka terhapus amalan mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, maka kami tidak mengambil kira amalan mereka, ditimbang amal yang soleh pada hari kiamat kelak. Zalika jazaahum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Balasan mereka itu ialah neraka jahanam, dengan sebab mereka mengkufuri ayat, kufur dengan ayat Allah, mempermainkan ayat Allah dan rasul-rasul Allah. Rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah dibuat main-main, tunjuk dia pandai pada rasul pula, pandai pada nabi pula. Oh, dia lebih tinggi lagi martabat dia. Ini adalah syaitan, iblis yang merosakkan manusia, menyeleweng daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kena jaga-jaga. Hadis yang kita baca ni menunjukkan bagaimana malaikat Jibril bukan sahaja turun membawa ayat-ayat Quran, termasuklah turun mengajar Rasulullah SAW beramal dengan ayat-ayat Quran itu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara tugas ataupun kerja malaikat memberi ilham kepada manusia. Ilham berbeza dengan wahyi. Wahyi ialah ajaran Allah, firman Allah yang disampaikan oleh malaikat kepada orang yang dilantik menjadi rasul. Ilham adalah bisikan malaikat yang dikurniakan kepada hamba-hamba yang soleh, yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menegakkan perkara yang benar, di mana seseorang itu mestilah ada ilmu agama, ilmu Quran dan Sunnah, baru dia tahu ini ilham ataupun bisikan syaitan. Orang tak tahu agama, pakai bisikan kena syaitan, tak boleh beza. Ini mesti faham. Kerana Allah Ta'ala telah menyempurnakan agama Islam dengan Quran dan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perkara yang diucapkan oleh ulama, oleh wali-wali, mestilah tidak bercanggah dengan Quran dan hadis.
Kalau bercanggah dengan Quran dan hadis, itu ajaran sesat. Allah Subhanahu wa taala menugaskan kepada malaikat supaya memancarkan ilham ke arah mengerjakan kebaikan ke dalam hati hamba-hambanya. Perkara ini dinyatakan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lisyaitani lammatan bibni Adam wa lil malaki lammatan. Fa amma lammatu syaitani fa ib'adun bisyarri wa takdzibun bil haqqi. Wa amma lammatul malaki fa i'adun bil khairi wa tasdiqun bil haqqi. Faman wajada dhalika falya'lam annahu min Allah ta'ala falyahmadillah. Wa man wajada al-ukhra falyarudda billahi minasy syaitan." Rawahu At-Tirmidzi wan Nasa'i. Artinya sesungguhnya syaitan itu mempunyai bisikan ke dalam hati manusia. Dan malaikat juga ada bisikannya. Adapun bisikan syaitan itu ialah menggalakkan supaya seseorang itu melakukan kejahatan dan membohongi kebenaran. Dan bisikan malaikat itu menggalakkan seseorang itu beramal kebaikan dan mempercayai kebenaran. Maka sesiapa yang mendapatinya, hendaklah dia menyadari bahawa perkara itu dari Allah, maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah. Dan sesiapa yang merasai bisikan yang lain daripada petunjuk Allah, hendaklah dia memohon perlindungan Allah dari angkara syaitan. Umpamanya bisik supaya kita buat maksiat, minum arak, tak apa, suruh bunuh orang, sembelih orang, tikam orang. Ini bisikan syaitan. Kalau ada mesti kena a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Adapun daripada Allah ialah bila kita nak menegakkan yang benar, nak mendakatkan yang betul, di mana dia menguatkan hujah kita, menguatkan hujah kita bagi menyatakan yang benar. Ini daripada Allah Ta'ala. Oleh kerana itu, seseorang yang nak tahu beza di antara bisikan malaikat yang datang daripada Allah, tipu daya syaitan, mestilah seseorang itu mempunyai asas-asas ilmu agama. Kalau tak ada asas ilmu agama, jadi sesat. Dan sebab itulah hendaklah kita beribadat dengan ilmu. Jangan beribadat tidak ada ilmu. Beramal dengan ilmu. Jangan buat amal tak ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, jadi rosak, jadi punah. Amal mengikut kadar ilmu yang ada pada kita. Jangan lebih daripada itu. Kalau melebihi, kadang-kadang menyebabkan syaitan boleh celah, boleh masuk. Inilah timbulnya ajaran-ajaran sesat. Bukan kadang-kadang ditunjuk benda-benda yang pelik untuk mengelirukan kita. Duk berasa betul, benda pelik ni berlaku. Rupanya syaitan menggoda dan menipu kita. Contohnya ada ulama di Mesir, Al-Syekh Al-Bahil Khuli. Dalam tahun 60-an ditahan almarhum Syekh Al-Bahil Khuli, diseksa dalam penjara sehingga pengsan. Dalam masa pengsan itu, dengar suara memberi semangat pada dia. Syekh ni
macam sahabat Nabi yang berjuang untuk menegakkan Islam. Sahabat Nabi dulu, Bilal bin Rabah, orang ni kena seksa, macam Syekh lah juga. Siapa martabak tu? Syekh kata setan, syaitan. Dia cerita. Lalu murid dia tanya, mana Syekh tahu dia setan? Kan Syekh kena seksa berjuang Islam. Dia kata, mana aku sama dengan sahabat Nabi? Sahabat Nabi tinggi martabak daripada kita. Kalau kita tak mengaji agama, hasil salah. Punahlah. Tu jagalah. Jangan main. Kadang-kadang benda yang kita buat tu dah molek, dia masuk celah tu. Nampak molek, tiba-tiba jadi sesat, jadi riak, jadi yang ujub. Inilah tujuan mengaji ilmu tasawuf. Mengaji ilmu tasawuf ni ialah untuk mengelakkan daripada bisikan-bisikan syaitan. Yang kita kena belajar juga Quran, belajar juga hadis, belajar juga dengan sunnah Nabi yang mengatakan, Nabi sebut dalam hadis, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunah thumma alladhina yalunah. Sebaik-baik kurun aku, kemudian yang berikut. Di mana orang yang terbaik ialah sahabat Nabi dan generasi awal, kurun yang pertama, kurun yang kedua. Ini generasi yang terbaik. Orang yang kemudian ni tak boleh capai martabat orang yang sama dengan Nabi SAW. Kalau kita tak mengaji benda-benda begini, boleh jadi sesat dengan sebab bisikan-bisikan syaitan. Bendanya halus sangat. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah Ta'ala, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Surah Al-Baqarah ayat 268. Artinya syaitan menjanjikan, yakni menakut-nakutkan kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, sedangkan Allah menjanjikan untuk kamu keampunan daripadanya dan kurniaan. Dan Allah itu maha luas kurniaannya, lagi maha mengetahui, terutamanya dalam kita berjuang untuk menegakkan Islam, menyuruh kepada yang baik, mencegah kemungkaran. Umpamanya syaitan kata, jangan terbang, nanti kena potong gajimu. Kena ni, jangan terbang. Bahaya ni, jangan bercakap benda ni, jangan bercakap. Senyap sudahlah. Ni bahaya. Itu bisikan-bisikan syaitan. Kalau bercakap benda hak betul, nanti mu tak boleh batuan. Tu syaitan lah tu. Syaitan. Dan sebab itu, di akhir Quran, buka Quran, surah akhir sekali apa dia? Suratul Nas. Ayat paling akhir apa dia? Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang menimbulkan waswas, kekeliruan dalam hati manusia itu, min al-jinnati, daripada jin, makhluk yang gaib, yang menimbulkan perasaan di dalam hati kita, dalam fikiran kita. Dan manusia yang ada keliling kita, jangan terbang. Ni. Ini termasuklah syaitan-syaitan manusia dan jin. Kalau buat begini jadi faqih. Kita lupa yang beri rezeki Allah Ta'ala, Tuhan. Kita dah ingat Tuhan beri rezeki. Quran mengajar kita, di antara bisikan syaitan ialah menjanjikan kemiskinan sekiranya kita beramal dengan Islam. Dari Jabir radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza awal insanu ila firashih ibtadarahu malakun wa syaitanun fayaqulu al-malaku ikhtam bi khair اختم بخير ويقول الشيطان اختم بشر
فإذا ذكر الله تعالى حتى يغلبه طرد الملك الشيطان ويأتي bukan itu salah aja tu ويأتي الملك يكلأه فإذا استيقظ ابتدره ملك وشيطانا فيقول الملك افتح بخير ويقول الشيطان افتح بشر قال الحمد لله الذي أحيا نفسي بعدما أماتها ولم يمتها في منامها الحمد لله الذي يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده الحمد لله يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه buang tu titik tu tak ada titik فطرد الملك الشيطان وظل يكلأه رواه الحاكم وصححه ووافقه bukan waqa'ah ووافقه الذهبي وذكره الهيثمي ورواه أبو يعلى أيضا. Artinya apabila seseorang itu merebuah diri di tempat tidurnya, maka bersegeralah kepadanya oleh malaikat dan syaitan. Bila seseorang itu rebuh nak tidur, berebut malaikat dengan syaitan. Hadis menyebut, maka berkatalah malaikat, tutuplah dengan kebaikan. Tutup dengan kebaikan. Sebelum tidur tu tutup dengan benda yang baik, dengan bacaan yang baik. Dan berkata pula syaitan, tutuplah dengan kejahatan. Maka apabila dia orang itu tidur mengingati Allah sehinggalah dia tidur, maka apabila dia, yakni orang yang tidur itu berzikir, mengingati Allah maknanya berzikir, menyebut nama Allah sehinggalah dia tidur, maka malaikat pun menghalau syaitan dan bermalam untuk menjaganya. Apabila dia bangkit dari tidur, bersegeralah pula kepadanya oleh malaikat dan syaitan. Maka berkata malaikat, bukalah dengan kebaikan. Dan berkatalah pula syaitan, bukalah dengan kejahatan. Maka apabila dia berkata, alhamdulillahilladzi ahya nafsi, ini bacaan yang panjang. Yang pendek, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu bacaan yang pendek. Dalam hadis ini bacaan yang panjang, yang disebut tadi. Artinya maksudnya segala puji bagi Allah, Tuhan yang menghidupkan diriku setelah dia mematikannya, dan dia tidaklah mematikan pada masa tidurnya. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang dalam pegangannya nyawa yang ditentukan kematiannya, dan dia melepaskan yang lain sehingga ajal yang ditentukannya. Segala puji bagi Tuhan yang menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap, dan sesungguhnya jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang dapat menahannya bila berlaku kiamat selain Allah. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menahan langit dari jatuh ke atas bumi, malaikat dengan izinnya. Bila seseorang itu membaca zikir alhamdulillah, memuji Allah, malaikat itu pun menghalau syaitan dan terus menjaganya. Menunjukkan bahawa malaikat ditugaskan oleh Allah menjaga manusia, memelihara manusia. Syaitan juga menjalankan perangai dia untuk merosakkan manusia. Di mana perkara ini berlaku sejak Nabi Adam alaihissalam. Berlomba antara malaikat dengan iblis. Malaikat untuk jaga Nabi Adam dalam kebaikan. Iblis pula cari jalan nak kacak Nabi Adam. Sebabnya Tuhan jadikan dalam diri manusia itu unsur-unsur rohani, unsur hawa nafsu ada dalam diri manusia. Unsur rohani hubungan dengan Allah dengan yang baik. Unsur nafsu ni ialah nak kepada benda yang ada di atas dunia. Dan Allah Ta'ala jadikan
ada yang halal dan ada yang haram. Sekiranya mengikut kehendak yang halal, maka dapat pahala. Mengikut kehendak yang haram, maka boleh dosa. Iblis dan syaitan mengheret manusia supaya buat dosa. Malaikat berusaha untuk menjaga manusia ini. Oleh kerana adanya perlawanan dalam kehidupan manusia ini, maka Allah Ta'ala jadikan manusia itu, kalau taat kepada Allah, sampai ke tinggi lebih pada malaikat. Kalau lawan Allah Ta'ala pula, lebih jahat pada binatang. Binatang padam pada akal. Binatang itu. Ini ialah pertarungan yang berlaku dalam kehidupan kita di atas dunia ini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Menjaga amalan manusia. Para malaikat juga ditugaskan untuk menjaga amalan manusia, sama ada baik atau jahat. Mereka itu ialah yang dimaksudkan oleh firman Allah Ta'ala, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Surah Al-Infitar ayat 10 hingga 12. Artinya, dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaan kamu. Malaikat yang mulia di sisi Allah, dan mencatat atau mencatat pekerjaan-pekerjaan itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menunjukkan adanya malaikat yang ditugaskan oleh Allah, kerjanya mencatat amalan-amalan yang dibuat oleh manusia, sama ada amalan itu baik ataupun jahat. Di mana catatan ini akan menjadi bukti di mahkamah Allah pada hari kiamat kelak. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan dua malaikat yang mengawasi setiap manusia, yang terus-menerus mendampingi dan tidak memberatkan daripadanya untuk mengawasi perbuatan dan perkataannya. Firman Allah Ta'ala, wa laqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Surah Qaf ayat 16 hingga 18. Artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, satu duduk di sebelah kanan dan satu lagi duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ayat ini menafsirkan ayat yang lebih dahulu, di mana dalam Quran ada ayat-ayat Quran yang menafsirkan di antara satu sama lain. Mengikut kaedah ilmu tafsir, yang paling tinggi ialah ayat Quran yang ditafsirkan oleh Al-Quranul Karim. Quran sendiri menafsirkan ayat Quran.
Di sana ada yang ditafsirkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditafsirkan oleh ulama-ulama sahabat, ulama-ulama tabi'in, dan ulama-ulama yang kemudian yang menguasai ilmu Al-Quran, ilmu bahasa Arab, dan ilmu yang berkait dengan Al-Quranul Karim. Ayat yang kita baca yang kedua ini menjelaskan lagi bukan sahaja adanya malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amalan manusia. Malaikat itu juga dekat kepada manusia itu, sebagaimana Allah dekat kepada hamba-hambanya. Lebih dekat daripada orak lehernya. Mengapa dibandingkan dengan orak leher? Kerana orak leher ini kalau dikerat, mati. Lebih dekat pada yang lain lagi. Hampir dari segi jasad kita, dan hampir dari segi nak cabut nyawa kita. Begitulah dekatnya Allah dan dekatnya malaikat-malaikat yang ditugaskan di kanan dan di kiri. Raqib, Atid. Raqib ialah yang mengawas manusia. Atid yang sentiasa hadir. Itu sifat kepada dua malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan nama dia Raqib satu, Atid satu. Semuanya Raqib dan Atid. Malaikat yang hampir dan sentiasa hadir. Dua-dua malaikat itu. Sesungguhnya malaikat itu ditugaskan setiap perbuatan dan amalan itu dicatat. Tidak ditinggalkan sedikit pun. Begitulah yang akan didapati oleh manusia pada hari kiamat kelak. Sehingga orang-orang kafir berkata, "Ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yazlimu rabbuka ahada." Suratul Kahfi ayat 49. Artinya, aduhai celaka kami, kata orang kafir. Orang kafir berkata, aduhai celaka kami. Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, malaikat ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis, dan Tuhanmu tidak menzalimi sesuatu jua pun. Ayat ini menegaskan lagi tentang pengakuan orang-orang kafir pada hari kiamat kelak. Apabila mereka melihat suratan amal mereka dibentangkan dan dibaca suratan amal itu, pada masa itu mereka menzahirkan betapa sesalnya, betapa celakanya. Semua amal yang dibuat, kecil dan besar, dicatat dan ditulis oleh malaikat. Ini semua adalah menunjukkan maha adil Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah membicarakan manusia pada hari kiamat kelak bukan sahaja dengan ilmunya, melihatnya, mendengarnya. Allah Taala itu maha mengetahui, maha mendengar, maha melihat apa sahaja yang dibuat oleh hamba-hambanya. Walaupun demikian, Allah Ta'ala tidak menghukumkan hambanya dengan ilmunya saja, melihatnya saja, mendengar saja, mengetahuinya saja. Allah Ta'ala memerintah supaya dibawa bukti-bukti. Di antara bukti itu ialah catatan, tulisan para malaikat yang mencatat apa yang kita buat di atas dunia ini. Di antaranya ialah saksi daripada tubuh badan kita sendiri. Kulit-kulit kita akan bercakap apa yang dibuat oleh masing-masing. Ini adalah bukti daripada Allah. Di sinilah terdapat kekhilafan di kalangan para ulama dari segi menjatuhkan hukuman hudud. Mengikut mazhab Syafi'i, Hanafi dan Hanbali, hukum hudud dikenakan kepada orang Islam dan orang yang bukan Islam. Mengikut pendapat qaul dalam mazhab Maliki, hukum hudud tidak dikenakan pada orang bukan Islam.
Al-asal mazhab Maliki ialah hukuman hudud ini bila dikenakan di atas dunia, maka tak dikena lagi di hari akhirat. Akhirat tak kena lagi pada orang Islam. Adapun orang kafir, kalau dikena hukum hudud di atas dunia, di akhirat kena sekali lagi. Kena sekali lagi. Ini pendapat dalam mazhab Maliki. Mengapa orang bukan Islam tak dikenakan hukum hudud? Orang Islam dikenakan. Alasannya ialah mereka dihukum sekali lagi pada hari akhirat kelak. Ada hujahnya. Dan oleh kerana itulah negeri-negeri yang beramal dengan mazhab Maliki mengatakan bahawa syarat mengenakan hukuman hudud kepada penjaniah mestilah seorang Islam. Sebagaimana syarat sah semayang, puasa, zakat, haji, orang Islam. Orang bukan Islam tidak sah. Maka kata dia hudud, maka disahkan kepada orang Islam. Orang bukan Islam tidak disahkan. Ini mengikut mazhab Maliki. Mazhab ini boleh dipincang oleh para ulama dari segi nak mengenakan. Apabila kita menggubal undang-undang yang berkait dengan hudud di Kelantan, di Terengganu, di mana kita melihat perlembagaan Malaysia mengatakan bahawa hukum Islam dikenakan kepada orang-orang Islam sahaja. Tak boleh dikena kepada orang bukan Islam. Orang bukan Islam, dia bawah bidang kuasa undang-undang syariat di negeri kita. Bagi mengatasi masalah ini, sementara waktu ada mazhab Maliki yang mengatakan demikian. Dikenakan kepada orang Islam. Maka orang bukan Islam diberi pilih. Di sana ada nas Al-Quran. Firman Allah Ta'ala, فَإِنْ جَاءُوكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا. Jika sekiranya orang bukan Islam datang kepada kamu, maka kamu hukum mereka dan kamu biarkan mereka. Hukum mereka dan biarkan mereka. Dengan makna dia beri pilihan kepada mereka. Sama ada hukum Islam ataupun mereka pilih undang-undang mereka sendiri. Di mana undang-undang Islam yang ada di Batu Bersurat, negeri Terengganu, tidak membezakan di antara orang Islam dan orang bukan Islam. Ini adalah hukum syariat dalam mazhab Syafi'i. Ada pun undang-undang negeri Melaka, ketika Melaka beramal dengan syariat Islam, di mana ada dua undang-undang. Yang pertama, undang-undang Islam, hukum syariat hudud. Yang kedua, undang-undang adat yang diamalkan sebelum daripadanya. Dua-dua undang-undang ini ditulis, menunjukkan bahawa perkara ini sudah diamalkan di dalam pemerintahan Islam di negeri kita sebelum kedatangan penjajah. Itu sebagai maklumat tambahan berkait dengan bagaimana catatan malaikat di hari kiamat dibawa untuk bukti, dan orang kafir dihukum. Orang kafir dihukum dua kali. Atas dunia kena hukum kalau kita hukum dia. Akhirat kena hukum sekali lagi. Hukum dia buat kesalahan dan hukum kafir dia sekali lagi. Diriwayatkan bahawa Al-Hasan Al-Basri rahimahullah apabila membaca firman Allah Ta'ala, anil yamini wa anil shimali qa'id, surah Qaf ayat 17. Artinya, satu duduk di sebelah kanan dan satu duduk di sebelah kiri. Al-Hasan Al-Basri ialah seorang tokoh ulama at-tabi'in. At-tabi'in dengan makna ulama murid-murid kepada sahabat radhiyallahu anhum. Mereka yang tidak sempat dengan Nabi SAW, tetapi sempat mengaji dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Al-Hasan Al-Basri ini termasuk ulama yang mendampingi Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kerana dia berada di Basrah. Sayyidina Ali dah ada di Iraq. Sempat ada Sayyidina Ali dan ulama-ulama yang berada di Iraq. Al-Hasan Al-Basri berkata, wahai anak Adam, dibentangkan kepadamu suratan amal, diwakilkan untuk menjagamu dua malaikat, satu di sebelah kananmu dan satu lagi di sebelah kirimu. Adapun yang di sebelah kanan memelihara kebaikan dan di sebelah kiri memelihara kejahatan. Maka beramallah
apa yang kamu kehendaki, persedikitkan atau perbanyakkan sehingga kamu mati, lalu dilipatkan suratan amal kamu itu dan diletakkan di atas tengkokmu bersama-samamu di dalam kubur sehingga kamu dibangkitkan pada hari kiamat. Al-Hasan Al-Basri menegaskan bahawa malaikat yang menulis amal itu kerjanya mencatat amalan. Satu malaikat di sebelah kanan dan satu malaikat di sebelah kiri, mencatat amalan baik di sebelah kanan dan amalan jahat di sebelah kiri. Sehinggalah manusia mati. Bila mati, dilipatkan suratan amal dan diletakkan di sisi mayat, di atas tengkoknya. Seterusnya beliau membaca firman Allah Ta'ala, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Suratul Isra ayat 13 hingga 14. Artinya, dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab, yakni sebuah buku yang dijumpainya terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Bila dibuka suratan amal yang ada padanya, manusia melihat amal yang dia buat dan dia dapati betul sungguh apa yang dia buat itu sebagaimana yang ditulis dalam kitab itu. Di masa itu cukup diri dia sendiri menjadi saksi atas kesalahan yang dia buat ataupun kebaikan yang dia amalkan. Kemudian Al-Hasan Al-Basri berkata lagi, dia telah adil, demi Allah Tuhan telah adil terhadap dirimu apabila dia telah menjadikan dirimu sendiri sebagai penghisap terhadapmu. Hasan Basri mengatakan Allah itu maha adil. Perkara ini menunjukkan Allah itu maha adil. Apabila dibentangkan suratan amal, manusia baca, didapati betul dalam suratan amal itu. Ditambah lagi di dalam riwayat yang lain, di mana orang-orang yang beriman, yang benar imannya kepada Allah, kepada hari akhirat, kepada perkara yang gaib, bila dia buat amal yang jahat, ketika dihisapkan, Tuhan orang yang menyembunyikan dosa dia, dia buat dosa, dia tak beritahu kepada orang, dia bertaubat antara dia dengan Allah Ta'ala. Lalu Tuhan membisikkan di telinga dia, wahai hamba-hambaku, betul ke mu buat amal ini? Betul ke mu buat amal ini? Lalu orang yang beriman itu menjawab, ya wahai Tuhanku, saya buat sungguh. Maka Allah mengampunkan dosanya. Di sini menunjukkan bahawa adalah digalakkan bagi seseorang yang mengerjakan dosa, termasuk dosa yang besar-besar, tidak menceritakan kepada orang, cukup menyesal bagi dirinya, dia dengan Tuhan, dia beristighfar, tak cerita pada orang, kecuali dia nak bertanyakan orang-orang alim kerana jahil, dia tak tahu, dia tanya orang alim, itu tak apa, tak ada salah kerana nak tahu. Dan orang alim itu pula menyembunyikan, tak cerita pada orang. Orang alim yang berakhlak tak cerita pada orang, dan dia menyembunyikan kerana nak tanya tidak menjadi salah. Berbeza sebaliknya orang-orang yang kafir, yang engkar, terutama yang berbangga dengan dosanya, bermegah dengan dosanya. Bukan saja dia buat dosa, dia megah, bangga dengan dosa dia, cerita pada orang hebatnya dia buat dosa ni. Maka orang ni jaga, bukan saja didedahkan suratan amalnya, bahkan diumumkan kepada khalayak ramai dia telah melakukan dosa-dosa ini. Maka malulah dia di tengah khalayak ramai pada hari kiamat. Al-Imam Ahmad pula ketika mengerang pada masa sakitnya, lalu diberitahu bahawa Tawus pernah menyatakan malaikat menulis juga apabila seseorang itu mengerang.
Al-Imam Ahmad pun berhenti mengerang sehingga mati rahimahullah. Ayat ini menceritakan lagi bagaimana Imam Ahmad, Imam mazhab Hanbali, murid Imam Syafi'i, ketika Imam Ahmad dalam kesakitan, dia mengerang. Lalu diberitahu kepadanya bahawa Tawus Al-Yamani, iaitulah seorang alim tabi'in juga. Tawus ni seorang ulama tabi'in macam Hasan Basri. Bahawa Tawus Al-Yamani menyatakan bahawa malaikat menulis orang yang mengerang. Orang mengerang malaikat tulis juga. Bila Imam Ahmad dengar, Imam Ahmad tak mengerang lagi, sehingga mati dalam keadaan tidak mengerang. Walau bagaimanapun Rasulullah SAW telah bersabda, inna sahibas shimali la yarfa'ul qalama 6 sa'atin 'anil 'abdil muslimil mukhti fa in nadima wastaghfara alqaha wa illa kutibat wahidatun sahihul jami'. Artinya, sesungguhnya malaikat yang menjaga di sebelah kiri mengangkat kalam, yakni menangguh suratan amal selama 6 jam daripada seseorang hamba yang Islam. Apabila ia menyesal dan beristighfar kepada Allah, malaikat pun membuangnya. Jika tidak, maka ditulis satu kejahatan. Hadis ini meriwayatkan lagi bahawa malaikat menangguhkan tulis amal jahat kepada seseorang yang beriman selama 6 jam. 6 saat. Saat di sini kita tak tahu saat mengikut jam kita ataupun jam yang ditetapkan oleh Allah lain pada jam kita. Wallahu alam. Kerana masa yang disebut dalam Quran, dalam hadis, kadang-kadang sama dengan perhitungan kita, kadang-kadang beza dengan perhitungan kita. Beza dengan perhitungan kita. Contohnya bila disebut 7 hari dalam Quran. 7 hari dalam Quran, Tuhan menjadikan langit dan bumi selama 7 hari. Adakah 7 hari itu 6 hari jadikan langit dan bumi? Adakah 6 hari? 6 hari itu bermakna hari kita mengikut perhitungan pusingan bumi ataupun mengikut perhitungan pusingan langit? Ada hari di langit itu fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Kawasan langit yang tinggi, satu hari dia menyamai 1000 tahun kita. 1000 tahun kita. Wallahu alam. Kita tak tahu. Ini dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ni menunjukkan bahawa Allah Ta'ala menangguhkan, memerintah malaikat yang menulis amal jahat kepada orang-orang yang beriman dengan rahmat Allah. Tuhan suruh malaikat tangguh dulu. Adakah dia menyesal, dia beristighfar ataupun tidak? Kalau dia menyesal beristighfar, maka malaikat tak tulis. Kalau sekiranya tak istighfar, tak menyesal, maka malaikat menulis amal jahatnya. Wallahu a'lam.